Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang keempat bulan Ramadan ini, sepatutnya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan segala nikmat-nikmatnya sehingga kita mampu menunaikan salah satu daripada kewajipan kita, yakni berpuasa pada bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah mengeluarkan kita daripada lembah kesyirikan menuju lembah ketauhidan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bulan ibadah, segala amalan semua diangkat, syaitan iblis semua diikat, jangan lupa keluarkan zakat. Itu tadi adalah sepotong pantun yang sempat saya lakarkan untuk membuka tirai tazkirah kita pada malam hari ini. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari pernah meriwayatkan dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Maksudnya, apabila Ramadan tiba, pintu syurga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup dan syaitan pun akan dibelenggu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nombor 3277. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengulas hadis ini, Qadi Iyad, seorang faqih mazhab Maliki wafat pada tahun 1149 Masihi, mengatakan bahawa hadis ini adalah merupakan salah satu bukti bahawa bulan Ramadan sudah masuk dan membuktikan tentang kemuliaan bulan tersebut. Qadi Iyad juga menyatakan bahawa ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan pintu syurga akan dibuka, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemudahan kepada hamba-hambanya untuk melakukan pelbagai macam ketaatan. Di mana pelbagai ketaatan itu kemungkinan tidak dapat dilakukan selain daripada bulan Ramadan. Sebagai contoh, amalan puasa, solat, berzakat dan sebagainya. Manakala pintu neraka itu ditutup dan syaitan-syaitan itu dibelenggu, kata Qadi Iyad, ianya menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada hamba-hambanya, memberikan segala kemudahan bagi hamba-hambanya untuk menjauhi maksiat tersebut, untuk menjauhi segala perbuatan maksiat. Masya Allah, betapa berkahnya bulan Ramadan ini. Antara amalan utama yang kita lakukan adalah amalan puasa. Jika sekiranya kita melaksanakan amalan puasa ini dengan penuh pengharapan, keikhlasan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kita dosa-dosa kita akan diampunkan olehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nombor hadis 1802. Hadis ini bermaksud, barang siapa yang mendirikan solat dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosanya yang telah lalu.
Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini memberikan pelbagai macam keberkatan. Orang yang dahulunya malas untuk menunaikan solat, mungkin pada bulan Ramadan ini mereka akan rajin untuk bersolat. Yang malas untuk solat berjamaah, mungkin pada bulan Ramadan ini terbuka baginya ruang untuk solat berjamaah di masjid. Mungkin orang yang sekali baca Quran, malas membaca Quran, pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang bagi mereka untuk membaca Al-Quran. Dan akhirnya tuan-tuan, ketika habisnya kita di dalam madrasah Ramadan ini, kita dapat mengaplikasikan apa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan ini di hari-hari di luar pada bulan Ramadan. Kerana tuan-tuan kena ingat bahawa Rasulullah SAW pernah menasihatkan kita, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berterusan meskipun ianya sedikit. Saudara, percayalah bahawa amalan seorang mukmin ini perlu dilakukan terus-menerus sehingga ajal menjemput kita. Tidak berhenti hanya setakat habisnya bulan Ramadan, tapi perlu diteruskan pada hari-hari yang akan datang. Imam Hasan Al-Basri, salah seorang daripada kibar tabi'in, meninggal pada tahun 728 Masihi, pernah mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan ajal itu untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Ini bermaksud bahawa kita mesti meneruskan segala amalan ibadah sehinggalah ajal menjemput. Inilah tuan-tuan, marilah kita menjadi Rabbaniyin dan bukan menjadi Ramadaniyin. Mohon ampun segala dosa kalau saya terkasar bahasa. Ini hanya seloka puasa. Salah silap, maafkan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.